Salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Selamat datang ke saluran Huago. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan? Sekiranya anda belum subscribe ke Huago channel, sila subscribe sekarang dan sila buka loceng di sebelah dia supaya anda akan menerima notifikasi daripada YouTube apabila saya postkan video baru saya pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan, sila subscribe sekarang dan kita akan tengok berita yang gempar ini sekarang juga. Berita tentang undi belanjawan tak sama dengan tukar kerajaan. Bagaimana jika undi Muhyiddin sentiasa kurang 111? Artikel ini di-sharekan oleh Syabuddin Husin. Jom kita tengok. Semalam, Parlimen meluluskan Rang Undang-Undang Perbekalan atau Belanjawan 2021 peringkat jawatan kuasa bagi dua kementerian melalui undi belah bahagi. Dua kementerian terbabit ialah Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Kewangan. Bagi undian peringkat Jabatan Perdana Menteri, pihak kerajaan atau Perikatan Nasional memperolehi 105 undi berbanding Blok Pembangkang 95 undi. Untuk peringkat Kementerian Kewangan pula, pihak kerajaan memperolehi 107 undi, manakala Blok Pembangkang masih kekal dengan 95 undi. Bermakna, sementara banyak lagi pengundian peringkat jawatan kuasa akan berlangsung selepas ini, realiti yang harus diterima kalah Perikatan Nasional telah menang 2-0 setakat ini. Kelulusan di peringkat dua jawatan kuasa tersebut tidak mustahil membuatkan Perikatan Nasional akan memenangi kesemua pengundian belah bahagi selepas ini sebelum bacaan kali ketiga Belanjawan 2021 dilakukan dan pengundian sekali lagi akan diadakan. Kekurangan undi Blok Pembangkang adalah disebabkan ada beberapa ahli parlimen tidak hadir. Selain 8 ahli parlimen warisan memutuskan memulau pengundian kerana tidak setuju dengan Anwar Ibrahim berhubung perubahan pendirian di saat-saat akhir yang diputuskan beliau selaku ketua pembangkang sebelum pengundian peringkat dasar sebelum ini. Tetapi, kekurangan undi pembangkang itu tidaklah penting berbanding undi yang diperolehi oleh kerajaan atau Muhyiddin. Dalam pembangkang, khususnya berkaitan Anwar yang sebelum mempersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong bahawa beliau memiliki sokongan yang kukuh dan meyakinkan. Kekurangan undi itu harus difahami bahawa undi belanjawan tidak sama dengan sokongan kepada beliau untuk menjadi Perdana Menteri. Berkaitan undi belanjawan, UMNO dan Barisan Nasional telah memutuskan untuk menyokongnya kerana dua tuntutan yang mereka minta iaitu berkaitan KWSP dan moratorium telah pun dipenuhi kerajaan. Ia berbeza dengan sokongan yang telah dinyatakan oleh Zahid Hamidi dan Najib Razak kepada Anwar untuk mengambil alih kerajaan, yang mana sehingga ini surat yang ditandatangani kedua-dua mereka yang telah dibawa ke Istana Negara tidak pernah dinafikan sampai hari ini. Bermakna, jika ada usaha lagi selepas ini untuk menjatuhkan Muhyiddin oleh Anwar atau tiba-tiba Agong memanggil ke semua ketua-ketua parti menghadap baginda kerana ia tertangguk berikutan COVID-19 sebelum ini, kedudukan Perdana Menteri masih lagi tidak selamat. Selagi surat itu tidak dinafikan, usaha menukar kerajaan melalui sokongan ahli-ahli Parlimen UMNO masih lagi terbuka, walaupun mereka menyokong belanjawan diluluskan. Menyokong belanjawan adalah berkaitan peruntukan pembangunan dan kebajikan untuk rakyat, manakala menjatuhkan Muhyiddin adalah demi masa depan sebelum terus dibuli dan ditelan oleh Bersatu. Pengundian di peringkat dua jawatan kuasa semalam dengan jelas memperlihatkan Muhyiddin hanya memperolehi paling tinggi sebanyak 107 undi saja. Jumlah keseluruhan ahli parlimen ialah seramai 222 orang dan berdasarkan kedudukan itu majoriti paling minimum ialah 112.
Begitupun oleh kerana dua ahli parlimen telah meninggal dunia, Batu Sabit dan Greg, sepatutnya undi majoriti paling minimum yang diperolehi Muhyiddin adalah 111. Tanpa jumlah tersebut bermakna Muhyiddin memang tiada sokongan majoriti dan kerajaannya dianggap tidak sah. Bagaimana jika semua pengundian peringkat jawatan kuasa atau kementerian selepas ini semuanya memperlihatkan tiada satu pun undi yang diperolehi mencecah 111? Bolehkah Muhyiddin terus berbangga dengan kedudukannya sebagai Perdana Menteri? Sebab itu, strategi Anwar dan Pakatan Harapan membiarkan pengundian diheret sehingga ke peringkat jawatan kuasa dan bacaan kali ketiga adalah suatu keputusan yang bijaksana. Ia akan memperlihatkan kepada dunia bahawa setiap hari ketika ada pengundian, majoriti yang dimiliki oleh Muhyiddin terdedah secara terbuka. Undi yang diperolehi untuk menjatuhkan kerajaan tidak lagi menjadi persoalan pokok. Tetapi yang utama ialah mengapa undi Muhyiddin sebagai kerajaan tidak pernah sampai ke angka 111. Akhirnya, apa moral yang tinggal pada Perikatan Nasional dan Muhyiddin? Artikel ini disyairkan oleh Syabrin.com. Ya, tuan-tuan dan puan, sekian sajalah video kali ini dan kita akan jumpa pada video akan datang. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke channel saya. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.